السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya terlambat sikit, lambat banyak. Tadi duk ingat macam tak larat dah ramai. Demam. Bukan demam takut debat, tapi demam pasal balik daripada Jordan, Mesir, kemudian tak stop. Dia kena tidur sehari. Kita sambung hadis berikutnya. Sampai tak sah duk tengok hadis mana. Berhenti anak murid menghilang. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. Jumpa? Ada hadis sebelum tu, tapi hadis sebelum tu dia nak sama dengan hadis yang sebelum tu. Kita dah baca, jadi kita terus masuk hadis. Dari Abi Musa radhiyallahu an, yakni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abi Musa ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana banyak meriwayatkan daripada Nabi. Pada zaman Umar bin Khattab, Umar juga lantik dia. Dan kita telah cerita daripada kabilah dia nama Al-Asy'ari kan. Sebab itu ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji kabilah Al-Asy'ari. Innal asy'ariyin idza armalu fil ghazw aw qala ta'amuhum bil Madinah. Orang Asy'ari ni apabila dia kurang bakalan dia atau di dalam peperangan ataupun kurang makanan dia di Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahid summa qatasamu bainahum fi ina'in wahid fahum minni wa ana minhum, kata Nabi. Orang Al-Asy'ari ini apabila dia dalam peperangan, dia ni ataupun di Madinah, bila makanan mereka kurang sama puak-puak dia, Nabi kata dia akan himpun makanan yang ada, bubuh dalam satu bekas, kemudian dia bahagi di kalangan mereka sama banyak. Misalnya daripada 10, 20, 30 family, makanan tak ada, gandum pakat bubuh dalam satu bekas, pakat bahagi sama rata. Yang ni dia tolong-menolong antara kaum dia. Nabi kata fahum minni wa ana minhum. Aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Nabi SAW tak suka kepada asabiyah. Asabiyah ni tolong kaum sekali pun zalim. Tapi Nabi ni support, semangat tolong kaum dengan tak zalim orang. Adik-beradik kita pakat sama-sama adik-beradik kita nak majukan adik-beradik kita. Satu benda yang Nabi puji. Nabi puji Al-Asy'ariyin kerana sikap mereka yang tolong antara satu sama lain. Nabi puji mereka. Daripada Al-Asy'ariyin ini, hadis ni menunjukkan bahawasanya kita ni disuruh untuk tolong kaum keluarga. Jika sekiranya
tak zalim orang lain. Yang masalah kita tolong puak kita, penanya puak orang. Itu dilarang. Daripada perkataan Al-Asy'ari ini, kita tengok ada Abu Musa Al-Asy'ari. Daripada kabilah ni lah adanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu mai cerita lain. Yang disebut Asy'ariyah. Asy'ariyah ni, dia bukan merujuk kepada Abu Musa ni. Dia merujuk kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah merupakan satu orang asalnya daripada aliran Mu'tazilah. Kemudian pak mentua dia, Ali Jubai, dia tokoh Mu'tazilah. Abu Hasan pun jadi orang tokoh Mu'tazilah. Kemudian mereka ada dialog antara Mu'tazilah dan Abu Hasan Asy'ari. Kemudian dia keluar, dia buat aliran dia sendiri, dia rumuskan beberapa perkara. Kemudian tak ada apalah dalam sepanjang sejarah macam-macam. Ada orang, Abu Hasan Asy'ari ini kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sebelum dia lagi. Kalau dia kata syarat akidah tu kena sama dengan Abu Hasan Asy'ari, susahlah sebab mereka ni sebelum Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari adalah salah satu tokoh kerana dia menghadapi zaman falsafah. Zaman falsafah ni ada masalah dia. Kerana dia nak kena bahas menurut ahli falsafah. Jadi dia rumuskan, ada benda yang kita mungkin setuju, ada mungkin kita rasa mungkin boleh dikemaskinikan apa yang dia cakap tu. Pun walau bagaimanapun, dia adalah salah seorang daripada pembesar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada orang kata Abu Hasan Asy'ari itu pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Susah kalau kata pengasas. Kalau jadi pengasas, Nabi itu mazhab apa pula? Sahabat mazhab apa pula? Jadi itu salah lah. Sebab tu kadang-kadang hak kata tu pun dia pakai ikut je. Jadi ahli sunnah luas. Yang pelik manusia bila dipibuat ahli sunnah jadi persatuan. Hak tu dia ada pelik sikit lah. Bila buat persatuan pergi mengaku kita je ahli sunnah. Orang lain bukan ahli sunnah. Kacau. Ahli sunnah dadanya luas. Dulu saya cerita kat tuan-tuan kan. Cerita apa? Cerita kucing hadiri majlis kahwin harimau. Saya cerita kan? Kan? Harimau dia hebat. Hebat lah. Kan? Bila dia hebat, orang semua hormat dia lah. Geng-geng dia hormat dia. Bila dia buat kenuri, nikah dia. Cerita ni kata hadis pula. Nikah dia. Semua binatang hormat lah kat dia. Bila kucing mai, kucing tak hormat. Pergi balik, duk buat terhegi-hegi depan dia. Lepas tu orang marah kucing ni. Kucing pergi dekat harimau tu, dia bisik kat harimau tu. Satu benda bisikkan. Mulalah harimau marah, nampak macam kau ajak. Tapi sekali dia bisik, pensan harimau. Orang pun heran, apa yang kucing bisik kat harimau? Kucing kata, aku dulu badan besar. Lepas nikah tinggal besar ni. Tu harimau kampung. Ada orang nak jadi singa Aswaja. Lepas tak main debat, besar kucing. Wa an Abi Musa radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Musa radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kata, inna lil mu'minina fil jannati la khaymah min lu'lu'atin wahidah mujawwafah tuluha fis samai 60 milan. Inna lil mu'minina fil jannati la khaymah, la khaymatan, sesungguhnya bagi orang mukmin ni
di dalam syurga ni ada satu khaymah. Min lu'lu'ah wahidah. Daripada satu lu'lu'ah wahidah. Lu'lu'. Lu'lu' ni apa? Apa dia terjemah itu? Mutiara. Ya? Ada dulu ada orang nama lu'lu'. Sebenarnya kesebutan dia bukan lu'lu'. Lu'lu'. Sebab dia sebut al-lu'lu' wal marjan. Mutiara dan permata. Al-lu'lu', dia kata, Nabi kata, orang mukmin dalam khaymah, dalam syurga ada satu khaymah daripada satu permata. Mujawwafah, mujawwafah ni maksud tengah dia kosong. Mata tu lindung macam tu, yang meliputi. Mujawwaf, bawahnya kosong, luas. Tuluha fis sama' situna milan. Tinggi dia sampai ke langit tu 70 batu. Mil ni ialah satu perkataan yang para fuqaha duk bincang. 1 mil ni jauh berapa? Kerana Nabi SAW pernah qasarkan sembahyang pada 3 mil. Para fuqaha khilaf 1 mil ni berapa? Di kalangan para ulama, ada yang kata 1 mil lebih kurang 12 kilometer. Jadi kalau 1 mil 12 kilometer, 3 mil berada lebih kurang 36. Kalau siapa hak pakai pendapat tu kita tengok dia 36, dia jamak qasar. Pasal dia kira zaman tu. Di kalangan para ulama, ada juga yang kata 1 mil 8. Kalau 8 kali 3, 24. Termasuk hak berpendapat ni ialah Al-Albani. Saya rasa macam dekat sangat. Tapi, pandangan lah. Fiqh. Taklah sebab satu orang tu jadi kafir kerana benda macam tu. Ni berdengung juga ni kan. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Dalam fiqh dia luas. Ada yang berpendapat lain daripada tu. Sebahagian An-Nawawi dia kata 1 mil, dia kata 6,000 zira'. 6,000 hasta. 6,000 hasta tak tahu kok berapa. Berapa? Khilaflah para fuqaha dalam masalah ni. Tapi tak apalah. Dalam hadis ni dia cerita tentang tingginya khaymah yang dibuat daripada mutiara yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal bagi hamba dia mukmin yang masuk dalam syurga. Luas Tuhan sediakan. Hanya satu mutiara tu saja merangkumi. Itu baru satu khaymah. Banyak mana dia ada? Ini adalah jannah. Manusia hidup di dunia ni, macam saya kata, manusia hidup di dunia ni dia berjuang. Kalau kita tak fikir ada syurga, kita pun tak mau hidup tak senang. Membujur lalu melintang patah, manusia akan ambil benda yang haram. Apa dia nak peduli? Hidup hanya sekali. Tapi oleh kerana Allah Azza wa Jal janji adanya satu kehidupan yang lain yang abadi. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'an hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Adakah sama Tuhan kata orang yang kami janji kat mereka dengan satu janji yang baik yang dia akan jumpa di akhirat kelak? Adakah sama dengan orang yang kami bagi kesedapan hidup di dunia, sedangkan pada hari akhirat kelak dia akan termasuk di kalangan orang yang dihisap, yakni akan diazab oleh Allah. Saya selalu sebut, baru ni pun saya sebut, kita hidup ni,
kita hidup atas dunia ni kerana ada satu harapan. Kita kerja, sungguh-sungguh payah sebab kita harap ujung bulan ada gaji. Yang belajar, susah payah belajar. Pasal dia harap habis mengaji ni dapat satu kehidupan yang lebih baik. Yang susah payah pergi turun ke laut, naik ke bukit, kerana penyudah dia tu dia harap ada sesuatu yang baik yang menunggu di depan. Yang baik yang menunggu di depan tu kadang-kadang bukan banyak mana sangat pun. Tapi ia adalah satu harapan. Kerana harapan tu, kita dah buat kerja ni syok lah. Bukan kena syok kerja tu. Seronok duk teringat hak nak dapat selepas daripada kerja. Orang yang pergi buat sesuatu benda yang dia rasa dia akan capai satu pencapaian. Malam kadang-kadang tak tidur, siang susah payah. Dia seronok ataupun dia sanggup sebab kerana dia tahu pada penghujungnya itu akan ada suatu kurniaan. Orang mengaji sanggup pergi duduk di asrama susah. Pergi tengok pekerja-pekerja Bangladesh. Susah. Tuan-tuan pergi ke Qatar, kesian kat dia apa. Ke Dubai. Duduk ni macam main ambil dengan bah di negara-negara tu, depa semua orang mau tak naik, depa aja naik. Duduk tempat panas, tempat makan, tempat apa susah. Sanggup depa duduk 2-3 tahun dengan harapan 3 tahun, 4 tahun balik negara depa adalah duit boleh bina kehidupan di sana. Susah. Pasal apa orang sanggup? Pasal hak ujung yang diharap. Allah Azza wa Jal tanya kita. Samakah Tuhan kata? Orang yang kami janji kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Dengan orang yang kami bagi dia mewah di dunia ni. Sedangkan di akhirat dia tak dapat apa. Oleh kerana kita yakin kepada syurga, maka kita bertahan dalam hidup di dunia ni. Susah payah. Kerana penyudah kepada kebenaran itu dan ketaatan itu ialah syurga. Bila kita kata jalan kita bawa ke syurga, ini adalah jalan yang benar, jalan hang, jalan yang sesat. Kita maksud jalan kita sampai syurga, jalan dia tak sampai. Sebab tu nak dakwah sesat dan benar ni bukan senang. Bila kita kata hak tu sesat, artinya jalan tu tak sampai syurga. Kalau kita kata jalan benar, kamilah jalan yang benar, kita boleh kata di mulut kita lah, seronok-seronok dari pengikut kita, ramai-ramai, inilah jalan yang benar. Tapi kalau ia tak sampai ke syurga, dia bukan jalan yang benar. Walaupun kita ceramah pandai, sebut pandai, pakai serban hebat, bubuh hebat-hebat pakaian, tapi kalau tak sampai di syurga, dia bukan jalan yang benar. Tapi kalau jalan itu benar, penyudah dia syurga. Jalan nak pergi rumah kita ni kita tahu. Jalan nak pergi ke kampung kita tahu. Jalan tempat kita pernah pergi kita tahu. Tapi jalan nak pergi syurga ni kita tak pernah pergi syurga ni. Kita tahulah Adam dulu tok kita di syurga, tapi kita tak pernah pergi. Kita dengar cerita. Peta dia kita tak tahu. Kalau orang bertanya, tak tahu. Yang boleh bagi tahu peta ni, Tuhan hak punya syurga ni. Tuhan hak punya syurga ni bagi tahu peta dia ni duduk dalam Quran, dan jalan dia tolong bawa mai orang nak tunjuk lah. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain boleh habaq lah jalan ni, tok syekh kami. Ini semua kita tahu. Selain daripada Muhammad ni, bin Abdullah Rasulullah, semua mereka ni bukan ada jaminan tahu jalan syurga ni. Yang jamin tahu jalan syurga ni, yang ni.
Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada satu orang jumpa saya, tanya, "Lo ni macam mana?" Ada orang kata macam ni, dia orang daripada satu negeri belah selatan. Ada satu kata macam ni, ada puak kata macam ni. Kita buat macam ni, orang ramai kata macam ni. Saya kata kat dia, tak boleh, jalan banyak. Ada jalan orang ramai, ikutlah. Dia sampai kepada orang ramai. Tapi entah mau jalan apa. Kalau entah mau tanya jalan syurga, ana tak tahu. Tapi ana tahulah siapa yang tahu. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak mana orang lain duk petua ni, boleh jadi betul, boleh jadi juga tak betul. Tapi yang Nabi kita habaq ni tentu dah betul. Sembanglah derah macam mana pun, pilah ambil serban lilik besar mana pun. Kalau tak sama dengan jalan hak Nabi ni, walaupun kata Tok Syekh kata, wali 8, wali 9 kata, hak mai daripada Yaman kata, hak mai daripada Arab kata, Saudi kata, tak sama siapa kata pun dengan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak dia kata tu sama macam hak Nabi kata, kita tahu jalan tu sampai. Kadang-kadang nak sampai jalan hak Nabi kata tu dia payah. Kerana Nabi kata al-jannatu juffatul jannatu bil makar. Huffatul jannatu bil makar. Wa huffatun nar. Nabi kata syurga itu dilampiri dengan benda-benda yang tak suka. Sedangkan neraka itu dilampiri dengan perkara-perkara yang orang suka. Kadang-kadang jalan syurga panjang. Bukan panjang, susah. Syurga dekatnya. Kita duduk tang ni, lepas batu tu kita mati, syurga. Tapi syarat nak masuk kepada dia, itu susah. Bukan susah nak faham. Susah nak amalkan. Semayang mungkin senang. Angkat takbir senang. Baca Fatihah senang. Tapi dia tak boleh baca Fatihah macam kehendak kita. Dia kena baca Fatihah macam tunjuk ajar Nabi SAW. Kadang-kadang orang semayang, dia kata saya nak semayang macam ni, tapi mereka mau macam ni. Kita kena semayang macam Nabi tunjuk. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam hal ini. Kata Nabi, lil mu'minina fiha ahlun. Pada orang mukmin pada syurga itu ahlun, yakni ahlinya, kaum keluarganya, kaum orang-orang hak dalam syurga tu. Kalau kata Ibn Qayyim, semua hadis-hadis Nabi menunjukkan bagi satu orang dalam syurga ni ada 2 orang isteri. 2 orang hurul ain. Kecuali hadis ni nampak macam dia kata ramai. Ramai ni mungkin ramai-ramai lah. Kita tak tahu pasal kita tak tengok, tapi dia bagi potongan-potongan daripada hadis ni. Kata Nabi, yatufuna alaihim almu'minu fala yara ba'duhum ba'dha. Muttafaqun alaih. Orang mukmin ni akan dalam khaimah tu, dia akan jumpa ni ahli-ahli ni, termasuk wanita-wanita ni. Dan wanita-wanita ni tak tengok antara satu sama lain. Sama ada kerana Allah lindungi ataupun kerana luasnya khaimah tu. Luasnya khaimah. Jadi ada 2 keadaan. Satu hadis menunjukkan satu orang sentiasa ada 2 orang isteri. Hadis ni pula kata dia berjalan, dia akan jumpa lagi semua ahli-ahli orang-orang dia di dalam syurga. Apa pun yang Allah Ta'ala ceritakan, kita tahu syurga ni tempat nikmat. Quran sebut, fihinna khairun hisan. Fihinna khairatun hisan.
Dalam syurga fihinna khairatun hisan. Teman-teman yang baik, wanita-wanita yang baik Allah Taala sediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah lagi nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang kamu nak dustakan? Hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Hur, bidadari yang duduk diam di dalam khemah-khemah. Allah sediakan. Fabi ay ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan nak manakah lagi kamu berdua, wahai manusia dan jin, nak dustakan? Kita duduk dalam dunia, sebagian kita tengok gambar isteri orang segak, tengok bini kita tak segak. Tengok gambar, bini orang hidung terpacak, bini kata hidung dia terduduk. Tapi kalau kita tengok dunia saja, kita rasa habislah aku nak menikah dua dah tak bagi, pakai duduk luar. Ada orang menikah dua, tapi dia ada dia menikah dua, dia ada 3 tempat tinggal. Isteri pertama, isteri kedua, surau. Dalam syurga tak ada. Tak ada cemburu kot bini, tak ada. Cerita ni tak ada. Allah kata, hur. Hur ni hitam. Putih mata dia. Hitam tu terang, putih pun terang. Segak, cantik. Hak dunia Tuhan bagi cantik dah. Tak padan dah hak dunia. Duk tengok pun sampai tidur malam tak lena. Bayangkan hak Tuhan kata, hak ni tak ada apa ni, aku bagi cantik ni. Dalam syurga, taklah tua. Pak Haji Samad pun muda. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmishun insun qablahun wala jan. Lam yatmishun insun qablahum wala jan. Faham kata? Tidak yatmithun, tidak memecahkan, menyentuh ataupun memecah darah mereka. Sebelum insun, manusia qablahum, sebelum ahli syurga tu, wala jan, tidak juga jin. Ini yang kita dapat dalam syurga tu, betul-betul kita lah orang yang pertama. Orang perempuan tanya, habis cerita orang lelaki ya? Demikianlah wanita. Tuhan kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan ulang banyak-banyak kali dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhan nak manakah lagi yang kamu nak dustakan? Cuma kita tak nampak. Tuhan cerita ahli syurga, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa amqariyin hisan. Mereka tu duduk beristirahat di atas cadar, di atas katil-katil yang berwarna hijau dan tempat yang sungguh cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah kamu nak dustakan? Orang beriman, sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, oleh kerana dia dengar cerita syurga ni, bila Nabi kata masuk syurga, dia makan tamar separuh lagi dia tinggal untuk makan di syurga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kalangan ahli syurga. Hidup ni tuan-tuan, tak ada apa. Saya baru ni saya cerita, saya pergi tengok tempat pelarian Syria. Dunia ni kalau kita tengok macam-macam. Orang macam pelarian Syria, saya tengok, ke mana lah dia nak pergi. Sembang mereka ke mana nak pergi. Tanah mereka duduk, tanah orang. Orang bagi tumpang saat. Nak balik pergi negeri sendiri, tak tahu boleh balik ke tak.
Duk perang, berapa tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun. Nak pergi mana tak tahu. Itu yang putus harap, mereka seberang laut, seberang apa tu. Kerana tunggu pun tak ada harap, tunggu pun mati. Dia pun tak terlibat, dia pun bukan ada pertelakaran politik ke apa. Tapi mereka jadi mangsa. Kita kalau bawa diri seorang-seorang pun sedih. Ni pula dukung anak kiri kanan. Masuk ke negeri orang, orang halau. Pergi ke Mesir, baru duk berenang orang tembak. Dunia ni tak adil. Dunia tak adil. Kalaulah manusia ni Tuhan kata mati di dunia ni habislah cerita. Allah tak adil di dunia ni. Tapi oleh kerana Tuhan ni sediakan untuk kita akhirat. Yang sakit di sini, dia balas kebaikan di akhirat. Demam di sini, dia balas kebaikan di akhirat. Duri kena jari kita pun, kaki kita pun, di akhirat Tuhan balas dengan keampunan, diangkatkan darajat. Bila manusia melihat ini, baru kita faham apa yang Rib'i bin Amir bagi tahu kepada Rustam, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Misi kami ni nak bawa bahawasanya nak bagi tahu, nak pindahkan orang daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau fikir dunia saja, Allah sempit. Dia tu lebih pada kita banyak. Orang tu lebih pada kita. Kita usaha banyak pada dia. Tapi Allah bagi akhirat. Rakyat Palestin ni kita tengok, Allah kesian. Daripada hari lahir sampai mati. Dia dengar bom, dia dengar peluru. Lepas tu dia mati. Kalau tengok tak ada nikmat apa. Tapi di akhirat, mungkin dia nikmat lebih daripada kita. Kita yang di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala sebanyak ayat dalam Quran suruh kita sabar dengan dunia ni. Rosaknya dunia ni pasal orang tak sabar. Bukan tak sabar kerana maya bala. Tak sabar dengan nikmat Tuhan. Hak tu yang dapat negara dia balas duit negara. Dapat harta dia balas harta orang, dia balas harta orang. Sebab dia rasa kalau aku tak balas ni, lambat dah. Tak ada dah. Bila lagi aku nak balas? Sedangkan kita tengok umur manusia, bukan banyak mana pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Diberikan kita kerahmatan dan kekuatan insyaAllah. Saya nak sambung hadis ni. Nak minta soalan. InsyaAllah kita sambung soalan. Ada soalan? Assalamualaikum doktor, dikatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Beliau mengembara ke Mekah dan tawaf di Kaabah. Cerita para Nabi ni, hak ni semua cerita yang tidak ada apa-apa pun bukti dari segi nas. Sebab yang ada yang mana Nabi Quran sebut dan Nabi sebut, yang tu ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang buat filem kan, cerita kubur Nabi di sana sini. Kubur Nabi ni semuanya tak sabit, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam kubur Khalil di Palestin. Kemudian satu lagi Nabi kata kalau dia pergi ke laut ni, dia akan tunjuk kubur Musa. Kemungkinan juga yang mungkin boleh nak dikaitkan ialah kubur Daniel, Nabi Daniel. Yang mana dijumpai pada zaman Umar bin Khattab, dikatakan kubur Daniel alaihissalam. Pun begitu Sayyidina Umar telah kemakanan mayatnya tak rosak. Sayyidina Umar telah kebumikan pada waktu malam. Dia buat berpuluh-puluh kubur. Dia kebumikan salah satu daripadanya untuk mengelakkan orang duk pergi sembah kubur ataupun duk minta atas kubur. Pasal Allah ni sakan ni, pantang ada kubur lah. Dia tak confident lah kat Tuhan ni, dia kena pergi kubur.
Ha? Ya, jadi sebab tu, yang lain ni semua cerita. Sebahagian cerita-cerita ni, dia cerita lah. Macam saya sebut lah. Orang pergi ke Jordan, orang akan tengok ada kubur Nabi Syuaib alaihissalam. Bukan ada bukti pun, kubur Nabi Syuaib tu panjang. Kubur dia. Siapa pakai duk kata tang tu, tang ni, tarik panjang terus kan. Yang ni kata tang tu, ni kata tang ni, ni kata tang ni. Yang betulnya, nak kata kubur tu pun tak betul. Tak tahu, benarkah itu kubur dia. Hatta kadang-kadang kita pergi ke Mesir, ada masjid Sayyidina Hussein di Mesir, di Kahirah. Semua geng-geng tarikat apa berhimpun di situlah. Duk bertawassul dengan Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein alaihi salam, dia terbunuh pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sedangkan masjid itu dibuat pada zaman kerajaan Fatimiyah. 400 tahun kemudian. Badan Sayyidina Hussein ada di Karbala. Kepala dia dikatakan ada di sini. Di Mesir. Orang kata ya, bukan ada bukti pun. Sebab tu orang duk cerita-cerita ni, tuan-tuan nak tahu hak pastinya ialah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim. Yang lain tu orang buat cerita. Samalah juga, saya sebut dah, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf tu, kadang-kadang orang duk pergi ke, lah ni ada rombongan, pergi ke Turki, pergi ke Jordan, singgah tengok Ashabul Kahf. Dia balik cerita kita, saya pergi ke kubur Ashabul Kahfi. Yang tu pun tak ada bukti. Dikatakan. Cerita Ashabul Kahfi ni saya dah sebut. Di Jordan ada satu. Di Turki pun ada satu. Di Iraq pun ada satu. Di China pun ada satu. Saya pergi tengok di Urumqi. Ada berkata ni pun Ashabul Kahfi. China memang banyak barang-barang tiruan. Tapi kira. Tapi yang penting ada. Dan kita tak heran sebab ada orang, dia akan dakwa. Bila dia buat satu dakwaan, dia untung di belakang dakwaan itu. Ni Sayyidina Osman pernah main Kedah. Kan? Nabi Adam, apa? Turun di Gunung Jerai. Geng-geng Sri Lanka pakai tak boleh makan dah apa ni. Lepas tu siapa lagi main? Kapok baris Fir'aun ambil dari Kedah. Apa nama, kayu kapal Tariq bin Ziyad dari Kedah. Dari Kedah. Kapal Nabi Nuh sampai mana? Kedah tak? Kedah ambil habis lah, tak tinggal. Tinggal bola menang Kedah. Cerita, sejarah ni, macam saya kata, sejarah. Sebenarnya, bila kita baca sejarah, kita akan tahu banyak benda. Orang yang kata kayu, kapal, Tariq bin Ziyad tu daripada Kedah. Tariq bin Ziyad sebenarnya dalam sejarah. Orang terkenal dengan kapal ni sebab katanya dia bakar kapal. Bila dia pergi ke Andalus, sampai di sana, kononnya dia telah bakar kapal. Tentera Islam turun di situ, kemudian dia pergi bakar semua kapal. Dia kata, Al-bahru wara'akum wal-adu amamakum fakhtar ayyahuma syi'tum. Laut di belakang kamu, musuh di hadapan kamu, kamu pilihlah mana yang kamu mau. Jadi orang kita pun cerita, ustaz-ustaz dan ceramah pun cerita, tapi cerita ni tak tepat. Sebab tu kena baca penganalisa ahli-ahli sejarah. Seperti Syekh Mahmud Syakir, dia ulas hal ni. Yang pertamanya kita kena tahu kapal ni bukan kapal kerajaan Islam. Kapal ni kita kena baca sejarah. Dia ada sejarah
sebenarnya masuk tu antaranya jemputan juga salah satu kerajaan Kristian yang tidak puas hati kerana anak dara dia dirogol. Dan kapal ni kapal pinjam. Sebahagiannya. Kapal pinjam daripada kerajaan yang lain. Kemudian orang Islam ni bukan bacul dalam sejarah dia pergi perang gaduh nak lari. Cerita bakar kapal tu bukan menunjukkan hebatnya Islam. Ceritanya tentera penakut lah. Kalau tak bakar lari. Dan kemudian kalau dia bakar, mana boleh dia bakar harta khazanah orang Islam? Tariq bin Ziyad, dia komander kecil je. Komander besar ialah Musa bin Nusair. Kalau dia bakar, dia kena tindakan. Harga kapal itu mahal lah. Zaman tu mungkin 2.6 bilion. Jadi, dia tak bakar. Cerita dia bakar ni tak benar. Jadi ada orang terpengaruh, pergi cerita bakar. Kadang-kadang dia tak analisa sejarah. Tak analisa sejarah. Dia cerita semangat. Tentera Islam dengan berani membakar kapal. Berani apa? Penakutlah bakar kapal. Kalau berani, tu saya bakar kapal tu tunggu. Senang nak buat sebiji-sebiji kapal duk pergi bakar. Sagi nak menang, nak pergi angkut lagi orang lain, nak angkut main lagi. Yang pergi bakar masih apa? Sebab tu bila kita dengar cerita-cerita ni, kita kadang-kadang kena guna akal kita samalah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia cerita, dia pun tak tahu sejarah tahun bila. Dia cerita. Macam kita sebut lah kan. Pergi ke Mesir. Jadi budak-budak ustaz-ustaz dia cerita. Makcik-makcik tu angguk. Ni kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak apalah. Rahimahullah. Ni bekas tapak kaki Nabi melawat kubur dia. La ilaha illallah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Nabi 200 tahun sebelum tu. Masa bila pula Nabi melawat kubur Imam Syafi'i? Macam Imam Syafi'i mati dulu pada Nabi. Kalau Imam Syafi'i, dia jadi sahabat Nabi lah, dia hidup macam tu. Hei, orang kita tak fikir akal tak bagai. Dia tak tanya. Sama macam tadi. Kita hormatlah Abu Hasan Asy'ari, tapi nak kata dia pengasas, tak boleh lah. Kalau dia salah seorang tokoh, tak apalah. Dia pengasas. Habis kalau dia pengasas, sebelum tu macam mana? Sebab itu pentingnya untuk mempelajari sejarah. Dalam riwayat sebahagian cerita, kapan Nabi Nuh naik tawaf Kaabah 7 kali. Macam-macam lah cerita Kaabah tu. Kaabah ni, dia rumah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS tu selepas daripada Nabi Nuh. Walaupun ada bagi versi, tapi dia adalah rumah Nabi Ibrahim. Masa bila Nabi Adam nak pergi rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mai kemudian. Dia bahaya. Konsep mengaji, barang siapa yang banyak bertanya lemahlah iman dia, ni memang bahaya. Bila tanya tak boleh kan? Hanya tanya. Ustaz boleh saya tanya. Hadis Ustaz baca sahih. Bukan dia nak jawab sahih tak, dia tanya hang Wahabi. Orang tanya hadis sahih ke tak, apa kaitan dengan Wahabi? Bagaimana menguruskan mandian kapan bagi jenazah pondan yang yakin lelaki menjadi perempuan dengan bahagian dada dan alat kemaluannya sudah diubah sesuai menyerupai perempuan. Dia dikendalikan seperti mana jantina asalnya. Jantina asalnya. Melainkan dia khunsa. Khunsa ni dia ada dua kemaluan. Yang kedua-duanya boleh berfungsi. Kita tengok apa yang dia cenderung dalam hayat dah. Apa banyak Kita dah sebut, boleh tak perempuan menziarahi keluarga dia sekiranya suami dia tak bagi? Perempuan
Ini pertama, apabila kahwin, ada beberapa perkara. Saya dah sebut, tapi ulang pasal ramai orang lelaki. Bila kahwin, Allah tidak suruh hapus identiti suami ataupun hapus identiti isteri. Tak kata harta isteri semua jadi milik suami. Tak. Harta isteri. Harta suami milik suami, tapi suami ada tanggungjawab nafkah yang mesti diberikan kepada isteri. Kadang-kadang banyak teori dia terkeluar daripada sifat asal yang berlaku pada zaman Nabi. Salah satunya yang saya tengok hak kata isteri sebenarnya dalam Islam tak wajib masak apa semua. Suami yang kena masak, suami yang kena kerja, isteri kerja tidur atas katil. Tak betul loh. Banyak riwayat-riwayat hadis menunjukkan Fatimah juga kerja, isteri Zubair ibn Awam kerja, dan Nabi mereka kerja. Yang ni mereka kerja sesuai dengan kerja tolong suami mereka. Mereka masak, Fatimah dia tolong kisar gandum. Bahkan isteri Az-Zubair dia tanggung biji tamar. Dan semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya mereka bantu suami mereka. Mereka taat kepada suami mereka di dalam perkara yang tidak maksiat. Termasuk kerana rumah tangga ni ada pride dia, ada maruah dia. Maka dia kena jaga maruah tu. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal qawwam 'ala an-nisa. Lelaki itu menguruskan wanita di atas apa yang Allah faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, di atas harta yang mereka belanjakan. Jadi suami belanjakan harta dulu. Kalau suami tak belanjakan harta, maka tak ada hak untuk suami isteri untuk memenuhi semua syarat. Katakanlah dia tak sediakan tempat tinggal isteri, suami. Rumah isteri. Lepas tu, boleh ada isteri nak benarkan saudara mara dia masuklah rumah dia? Boleh tak? Boleh rumah dia. Suami kita jangan benarkan. Dia boleh, tapi dia mesti menyediakan rumah dia. Pasal hak milik dia. Tiba-tiba, ni harta ni, suami tak buat apa, dia tak sediakan semua. Dia kira tak sedia apa, isteri kena sediakan rumah, isteri kena semua. Kemudian dia nak laksanakan hukum ni. Tak boleh. Hukum tu ada keadaan dia. Isteri kerja nak balik pergi rumah mak dia, pak dia. Tak boleh. Pasal suami dah sediakan rumah. Di rumah dia. Kalau dah menikah, lepas tu isteri dapat nafkah. Dah ada tanggung suami, itu tempat dia meluahkan halal. Isteri tak ada. Kerja duduk rumah mak dia. Tak boleh. So dia kena tak keluar daripada rumah dia, melainkan dengan izin suaminya. Tapi tiba-tiba suami dia tak izin dalam benda yang memberi mudarat pada dirinya dan keluarganya. Contoh, mak dia sakit teruk. Tak ada siapa nak tengok. Suami dia kata jangan balik tengok. Kalau dia tak balik tengok, artinya dia tak dapat tengok mak yang membesarkan dia. Padahal ada hak. Boleh ataupun tak? Boleh. Ini yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tentang tentang ahkamul mar'ah. Boleh dia pergi tengok. Tapi taklah boleh dia pergi tengok balik 3 bulan. Mana balik? Saya duduk sini 2 bulan bang. Pasal dia ada tanggungjawab kepada suaminya. Tapi dia juga ada tanggungjawab kepada mak dia. Maka dia imbangkan hal itu. Maka taklah kata Islam demikian akhirnya merantai isteri. Dan demikian juga tidaklah menghilangkan hak suami dalam hal ini. Orang Arab dulu, bila dapat isteri, bila dapat anak perempuan, mereka tak suka anak perempuan ni. Yadussuhu fit turab, Quran kata. Bila ambil anak, ayumsikuhum ala hunin au yadussuhu fit turab. Sama ada pegang dalam keadaan malu atau tenggelamkan dalam tanah.
Bukanlah semua tenggelam ke dalam tanah. Kalau tidak, ramailah juga. Orang Arab ni tak ada lah yang perempuan. Cerita Sayyidina Umar bubuh anak dalam tanah pun tak tepat. Sebab Sayyidina Umar anak-anak dia ada. Hafsah dan seumpamanya. Itu anak Umar, Hafsah binti Umar. Tapi ada sebahagian mereka tanam anak perempuan mereka. Ahli-ahli psikologi kaji sebab Pak Arab buat macam itu. Sebahagian mereka kerana aib mereka nak lelaki. Sebahagian kata kerana aib itu kerana mereka ni kaum berperang. Hak bila perang, yang mati lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi perempuan duk ramai. Jadi bila duk dapat anak perempuan juga, jadi tak ada orang yang nak pertahankan kabilah. Itu sebablah tu. Tapi pun begitu, mereka pun dengan ada perempuan-perempuan mereka. Tapi yang penting perempuan ni tak ni lah. Mereka tak gembira. Nabi SAW, mari berikan makna ni. Makna ni. Satu orang perempuan, ibu mari kepada Aisyah radhiyallahu anha. Minta ke Aisyah sedekah. Aisyah radhiyallahu anha tak ada nak bagi sedekah apa. Ada sebiji tamar. Dalam hadis Bukhari dengan Muslim. Ambil sebiji tamar, koyak dua. Bagi. Ambil sebiji tamar, bagi ke mak dia. Anak dua orang dia bawa. Mak dia ambil koyak. Bagi anak ni seorang, bagi anak ni seorang. Rumah Nabi tak ada apa Nabi, kan? Padan kalau Nabi buat hudud pun. Kan? Itu cerita lain. Koyak. Bila Nabi SAW masuk, Aisyah cerita kat Nabi Rasulullah. Tadi ada satu perempuan mai, bawa anak perempuan dia orang. Tak ada apa nak bagi, pergi ke rumah. Bagi kat dia, dia tak makan, dia koyak. Satu dia bagi kat anak ni, satu kanan, satu kiri. Nabi SAW kata, Man yali min hadhil banati syai'an, fa ahsana ilaihin, kun sitran lahu minan nar. Nabi kata, siapa yang mana uruskan urusan anak-anak perempuan ni, kemudian dia perelokkan cara urus anak perempuan ni, besok di akhirat jadi pelindung antara dia dengan neraka. Kan senang. Orang Arab biasanya tak suka. Nabi kata anak perempuannya dia pelindung antara dia dengan neraka. Jadi lepas pada tu tak ada masalah. Orang Islam terima anak perempuan pun terima. Dalam hadis Bukhari, satu orang wanita jariah datang kepada Nabi SAW. Dia mengadu kepada Nabi, anna abaha zawwajaha wa hiya kariha. Bapak dia paksa dia menikah sedangkan dia tak suka. Gadis ni kata. Fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi pilih kat dia. Nabi kata kalau nak kekal pun boleh, tak mau aku pisahkan. Nabi bagi pisah kalau dia tak mau. Kalau dia mau, dia boleh kekal. Dan sebagai riwayat dia tak pisah, cuma dia nak bagi tahu kat orang lain bahawasanya tak boleh senang-senang paksa. Dulu tak ada. Bapak mati, isteri anak waris. Bapak dapat isteri muda, bapak mati. Bukan dia waris harta, waris dengan bini sekali. Dalam masyarakat jahiliah. Bila mari Islam, tak boleh. Nikah paksa pun tak ada. Sebab tu, bagi mazhab tak setuju pandangan wali mujbir dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah kita hormatlah mazhab Syafi'i, sekali kata kafir pula. Tapi itu pandangan. Yang mana kata Dr. Qardawi dengan menghormati kesarjanaan Imam Syafi'i, alim, jalil, hebat, ilmu dia, nasiri sunnah, pembela sunnah. Tapi pandangan dia atas wali mujbir tu dia bina atas beberapa hadis yang lain lah. Kata Dr. Qardawi, barangkali kalau Imam Syafi'i hidup pada zaman ni, mungkin dia pun akan tukar fatwa dah. Mungkin pada zaman tu, kot orang perempuan tak pernah pergi mana, kalau suruh dia pilih sendiri, salah. Pak pula, pak hak jenis sayang kat anak tu. Kalau pilih ni fanatik, pilih memang betul-betul untuk kepentingan anak. Tapi bila mai pak pun macam-macam dah ada, anak pun lebih cerdik pada pak lagi, maka dia pun ada hak untuk pilih. Bahkan Nabi pada zaman Nabi lagi bagi hak pilih.
Maka itu agama datang. Dia ra'i hak wanita ni. Ha? Semua tentang ibu bapa ni. Ada soalan? Lisan. Sahihkah hadis pokok tembakau dari curahan air kencing iblis ketika dia halau daripada syurga? Tembakau tu tak apalah. Dia macam ni tuan-tuan, haram ni satu hal, tapi nak buat hadis tu, kalau ada hadis kata tembakau tu memang ayat kencing iblis kata haram, orang tak bincang lah panjang bab rokok ni. Kadang-kadang kita ini bahaya. Pada zaman dahulu, ada para ulama, bukan para ulama, orang golongan wa'az dan golongan qusas. Mereka ni para penceramah. Kelompok yang paling suka sekali buat hadis palsu dalam sejarah Islam, satu ialah golongan Syiah. Syiah macam-macam lah hadis palsu dia. Satu golongan zuhad. Zuhad ni orang jenis warak ni lah. Mereka ni sebahagian, mereka ni wa'az. Wa'az ni kaki ceramah. Bila dia kaki ceramah, dia akan buat hadis-hadis yang mana untuk bagi orang syok dengan ceramah dia. Ada dua kelompok. Satu dia nak bagi orang syok. Orang mendengar cerita-cerita pelik-pelik, burung dan terbang tu. Burung terbang dalam ni, pelik-pelik. Cerita Nabi-Nabi yang tak ada, dia buat. Dan mereka bubuh sanad. Sebab tu tuan-tuan sekarang ni orang pergi ambil sanad. Dia kawan nak cakap pergi ambil sanad, dia tak faham maknanya. Sanad ni bukan syok-syok pergi ada sanad. Berapa banyak dalam dunia ni sanad palsu. Hebatnya sanad tu apabila sanad tu sahih. Sanad nak sahih apa? Kita baca pun tergeliat ni. Bubuh nama kita. Sanad badan Bukhari tu ya. Sebab itu apabila Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia berjalan, dua orang. Mereka imam hadis. Tengok orang duduk ceramah tepi jalan ni. Bawa ceramah. Haddasani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Cerita pada aku oleh Muhammad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad berhenti kata, macam mana siapa cerita? Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Dia tak kenal orang tu. Imam Ahmad kata, aku Ahmad bin Hanbal. Ni Yahya bin Ma'in. Kami tak pernah dengar hadis ni. Dia boleh kata, aku selama ni duk dengar kata Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in ni bodoh. Hari ni baru kata bodoh tu. Dia boleh kata, awak hampa ingat hampa dua orang je Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Aku ada berlambak Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Maka qusas, golongan ini, penceramah ni, macam-macam hadiah palsu dia ada. Roti canai, roti apa semua dia boleh buat keluar. Nak kira apa? Bukan ada pasal. Mereka buat. Walaupun kadang-kadang benda tu tak palsu, tapi orang syok dengar. Biasanya kata ahli hadis cenderung kepada mereka itu orang awam dan kaum wanita. Suka pergi dengar. Seronok dengar senyum je cerita. Dalam hadis tembakau ni, kencing apa kan. Seronoklah dengar. Macam dulu kita dah sebut ada buku dialog Nabi Iblis dan apa? Nabi dan Iblis tu. Boleh Nabi, dia kata Nabi tanya, wahai Iblis, apakah tempat kesukaanmu? Panggung wayang. Sama Nabi mana ada panggung wayang? Tapi kawan yang baca ustaz tu baca pula dalam masjid. Kalaulah kita gunakan sikit daripada otak kita yang bagi berfungsi, kita dah boleh tahu. Palsu ni bau pun palsu dah. Sebab tu orang suruh pakai akal. Di samping ilmu tu, sebab tu orang yang tak berakal tak wajib sembahyang. Agama ni untuk orang berakal. Jadi benda-benda yang macam ni, macam tu lah. Itu saya sudah sebut. Ramai sebahagian,
penulis ni, mereka hadis, mereka ni macam Nuh Al-Jami' yang kita sebut. Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Maryam ni, semayang rajin, semua rajin. Orang panggil Nuh Al-Jami'. Semayang semua bagus. Kata ulama hadis, jama'a kulli syai' illa sidq. Semua benda dihimpun pada diri dia melainkan cakap betul dia tak himpun. Dia buat hadis palsu tentang fadilat surah. Punya banyak. Orang tanya dia, pasal apa hang buat hadis palsu banyak ni? Dia kata, aku tengok mereka duk baca buku sirah je, tak mau baca Quran. Niat tu betul. Tapi, cara salah. Kerana Nabi kata, inna kadhiba alayya, laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong pada aku tak sama bohong pada orang lain. Guna nama aku. Siapa yang bohong guna nama aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Tak boleh bohong. Sebab tu tak boleh duk main. Nabi kata. Kadang hadis-hadis macam ni kan. Buat, dulu saya pernah cerita dah tuan-tuan. Kalau kita nak buat cerita bagi orang tak mau isap rokok, buat cerita lain, jangan sandak kat Nabi. Kan? Tapi cerita kena betul. Itu saya pernah cerita. Kawan tuan-tuan tengok. Saya pergi di hotel dia di Langkawi. Dia tu dulu menega. Dia kata dia menega, dia ambil import rokok ni. Orang nak nasihat tapi satu hari dia jumpa satu orang. Orang tanya, menega apa? Dia kata, saya duk ambil rokok. Dia kata, nak cerita. Tahu dia kata. Para Nabi, dia kata semua Nabi gembala kambing. Betul, ada hadis. Cuma kambing ni saya nak beritahu. Satu pokok, daun ni dia tak makan, daun tu makau. Dia faham tak? Dia tak faham. Dia kata, saya balik tu berhenti terus. Dia tak kata hadis pun kan. Cuma dia kata kambing ni satu daun dia tak makan, daun tu makau. Kan? Jadi dia kata, saya teringat hak dia kata tu, saya cari kerja lain. Tak apa, buat cerita lain lah. Jangan pergi sandak kat Nabi. Nak promosi Kedah. Tak apalah cerita dia di Kedah ni, pokok ni ada makanan silap, ada perkara bu. Tak usah ada abang atas senang semamai dengan biadam. Buatlah cerita lain. Pasal benda bila sandak ke agama ni, dia ada implikasi yang lain. Bolehkah syaitan menyerupai orang lain lalu dia mengaku dia Rasulullah? Boleh ya. Ini disebut oleh Al-Hasan bin Ali. Dia menyerupai orang lain. Bukan dia menyerupai Rasulullah. Dia menyerupai orang lain. Bukan dia menyerupai Rasulullah. Syaitan tak boleh menyerupai Rasulullah. Nabi kata, فَإِنَّ الشَّيْطَانِ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Syaitan tak menyerupai aku. Tapi syaitan pergi menyerupai orang lain. Orang sangka, Nabi, kita tak pernah tengok. Tambah orang Melayu. Tengok jubah, ada janggut putih, serban lagi, pegang tongkat, Tok Alim Sa'ah. Kan? Jadi, syaitan boleh menyerupai, ambil mana lelaki mana. Wallahualam. Ada soalan? Last. Ya. Sila. Kita salat gerhana. Bila gerhana ni berapa bulan? 9. Disunatkan gerhana. Harap IQ buatlah sunat gerhana ni, insya-Allah. Mungkin berapa tu kita boleh dah keluar lah. Baru ni sorat tadi. Disunatkan ayat daripada ayat-ayat Allah. Agama ni dia buang khurafat. Orang dulu bila gerhana dia percaya matahari telan bulan, telan matahari, dewa-dewa bergaduh. Tapi bila mari agama buang khurafat. Agama terus bagi tahu yang ni tanda-tanda di kebesaran Allah Taala. Penciptaan alam dia tak ada apa. Bukan balik kekaguman pada bulan dan matahari, tapi balik pada Allah Jalla wa'ala. Ni datangnya agama. Tapi bila mari agama ke belakang ni, kau duk ceramah, kau dah macam duk khurafat mai. Orang nak bebaskan manusia daripada khurafat. Ni duk ceramah khurafat, benda pelik ni, mayat jadi macam ni. Dia duk khurafat. Agama membebaskan kita daripada khurafat. Dah soalan dah.
Dalam riwayat Tirmizi disebut wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah Taala tak terima doa daripada hati yang ghafil. Ghafil ni dia ghaflah lah, lahin. Dia doa tapi dia tak hadir diri dia dalam berdoa. Sebab Nabi kata ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa pada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu doa kamu terima. Sebab itu bila kita doa, ramai orang bila doa pasal dia doa hafal doa tu kan. Contohlah senang sekali, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari tu kita doa. Kan? Baru ni siapa yang hadir kuliah di Kangan saya cerita kan. Bahawasanya Nabi SAW orang tuduh dia gila. Orang tuduh dia gila. Gila ni orang Mekah. Kan orang Mekah ni cakap Nabi ni satu orang hamba Allah yang mana terkenal dengan bijak sana. Orang Mekah pun nak iktiraf dia. Orang duk pergi habaq kata dia gila, letih. Tuan-tuan pergi duduk kerja kat pejabat dia habaq kata Wahabi, penin dah kita kadang-kadang tau. Dia habaq kata penin habaq Wahabi. Padahal bukan apa pun, lebih kurang dengan makanan Jepun ya. Kan? Orang pergi tuduh kan. Sebahagianlah orang, tapi kalau tak ada apa lah ni kan, dia kata trendy lah. Tapi satu orang bijak orang tuduh gila. Sallallahu alaihi wasallam. Mai satu orang nama dia Dhimat bin Sa'labah. Dhimat bin Sa'labah, dia ni tok bomo. Tukang jampi. Duk jampi orang kena jin apa semua ni. Hebat lah. Tapi taklah sampai pegang 4,000 jin lah, tu lagi hebat. Dia kata kat Nabi, dia kata, fala'alla Allah yashfi bihi baina yadayya. Boleh jadi Allah Ta'ala sembuh Nabi ni, Muhammad ni dengan tangan aku. Dia mai dia pergi cari Nabi. Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Muhammad, inni arqi hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi baina yadayya man sya'. Fahal lak? Wahai Muhammad, kata aku ni duk jampi angin-angin ni. Dan Allah telah sembuhkan dengan tangan aku siapa yang Allah mahu. Hang mahu tak aku jempiang? Dia kata kat Nabi, kalau kita kecil hati, boleh orang nak main, dia kata, hang gila aku mau jempiang. Kita duk mengajar untuk guru, abang tu kita gila, kita geram. Siapa abang hang, aku nak pergi rumah dia? Subhanallah. Nabi kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani kita panggil khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kami memujinya dan kami memohon pertolongan dengannya. Man yahdihillah fala mudilla lah, siapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, tak ada siapa dapat sesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesat, tak ada siapa yang dapat memberi petunjuk padanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku menyaksikan bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah yang asa, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Amma ba'da, adapun selepas daripada itu, tak ada Nabi nak cakap. Dia kata, ya Muhammad, a'id kalimatika haula. Wahai Muhammad, ulang balik. Hadis kita, fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marat. Nabi ulang kat dia 3 kali. Nabi baca 3 kali kat dia. Dia kata, wallahi laqad sami'tu qaulul kahana
was-sahara wasyu'ara ma misli haula kalimatika haula ya Muhammad. Hati yadak ubayyi'uka 'ala al-Islam. Wahai Muhammad, aku ni pakai tekan jempi. Aku ni dah dengar dah semua tukang tilik, ahli sihir, para penyair. Tak ada siapa pun pernah cakap macam hang. Awak mari tangan hang. Aku nak bai'ah hang di atas Islam. Nabi kata, wa ala qaumik. Bai'ah untuk kaum hang sekali. Kaum hang pun ikut sekali. Pasal dia ketua. Pengikut dia ada. Dia balik habaq. Terima lah. Ketua yang jujur lah. Dia tak pernah ambil duit derma. Ada cerita lain. Zaman tu tak ada. Dia kata, wahai Muhammad. Nabi kata, dia suruh bai'ah. Dia bai'ah. Nabi kata untuk kaum. Dia bai'ah dengan kaum dia sekali. Masuk Islam lah. Sebab kalimat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Tapi kita lain tak perasan. Allahu akbar, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Bagilah petunjuk pani kepada jalan yang lurus. Kita pun tak perasan duk minta Tengok-tengok untuk imam amin lah. Amin. Kadang-kadang tak ada amin pun untuk imam. Kita duk fikir lain. Sebab maka dengan itu ramai orang yang salat tapi tak dapat petunjuk. Padahal kita duk semayang setiap rakaat minta petunjuk. Petunjuk yang kita minta tu bukan petunjuk ustaz. Tunjukkanlah kami jalan ustaz-ustaz tak? Jalan habib-habib tak? Jalan mufti-mufti tak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Siapa dia? Al-anbiya, kan? Syuhada, as-siddiqin. So para nabi, para syuhada, orang-orang yang siddiqin. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Tuhan murka. Iaitu orang Yahudi, orang yang tahu agama tapi menyeleweng. Waladhdallin, ataupun orang yang tak tahu diselewengkan oleh orang lain macam Nasara. Sehari kita minta tak kurang 17 kali. Kalau kita tak baca, tak baca imam baca kita amin. Kalau imam tak baca kita baca. Tapi ada juga orang sembahyang lepas tu ikut tarekat sesat. Ada ikut-ikut tak logik. Sebab Tuhan tak akan sesatkan orang yang minta petunjuk dia. Tapi hak Nabi kata tadi lah. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan tak terima doa daripada hati yang lalai dan alpa. Dia minta tapi maknanya dia tak minta pun. Macam amin kita pun tak tahu. Ustaz kata tadi ustaz baca doa apa boleh tulis? Tak tahu saya lama. Apa doa dalam tu dia pun tak tahu. Kita pun amin kita pun tak tahu. Lepas tu ada orang mangkit dulu. Kau tu doa-doa dia mangkit dulu. Dia kata, tengok, mayang tak doa. Kita kata tak doa. Dia doa tadi. Dia kita yang tak doa. Bukan kita lah, ada orang dia tak doa. Dia tak doa, dia tak perasan, dia tuduh orang tak doa. Kan? Padahal kau tu dah sujud mungkin doa. Berapa kali minta doa lah. Habis kau tu kalut. Lepas bagi salam, lepas bagi sikit, minta doa. Lepas tu kau tu bangkit. Ish, dia kata. Macam tu buat-buat tu, mayang tak doa. Dia kata, padahal dia doa, kita tanya, hang doa apa? Aku pun tak tahu doa imam doa apa. Padan. Ada hati nak jadi buat pertubuhan. So, itu maksud. Ke sebelah kesian tentang kerja esok. Kerja? Ada soalan? Habis ya? Ya. Tanpa teks bahasa Arab. Ini pun satu hal ni kadang-kadang. Apabila kita sebut Quran, hanya hak dalam bahasa Arab tu saja. Quran. Lain daripada yang bahasa Arab itu terjemahan Quran, dia bukan Quran. Sebab itu Quran tak boleh jadi macam Bible. Bible ada banyak version. Sebab apa? Kerana terjemahan daripada Ibrani itu banyak. Kan?
Dia bukan, dia asal terjemahan daripada Suryani sebenarnya. Dia terjemah tu banyak. So ada yang versi King James, ada yang versi macam-macam. Tapi Quran, dia hanya ada Arab tu saja. Tak ada khilaf tentang Quran yang Arab tu. Tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni ialah terjemahan. Terjemahan tu bukan Quran, terjemahan Quran. Kadang kalau orang kata mana Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, yang tu Quran. Tapi segala puji bagi Allah, yang tu bukan Quran, yang tu terjemahan. Hak terjemahan tu adakah sepadan dengan Quran? Tak sepadan. Kerana terjemahan ni kadang-kadang bahasa terjemah tu bahasa penterjemah. Mai penterjemah lain mungkin dia atok macam lain. Okey. Yang teks yang Arab tu ialah Quran. Kalau orang buat Quran terjemahan saja, tak ada teks Arab, dia tak boleh namakan Quran. Dia hanya kata terjemahan Quran. Bukan Quran. Bukan Quran, tapi terjemahan Quran. Teks sebelah tu terjemahan Quran. Dia tak boleh jadi Quran. So, saya dulu pun pernah bagi pandangan yang sama. Takut orang keliru kata, inilah Quran. Terutama orang putih, barat, pasal dia biasa dengan Bible. Kita akan baca terjemahan Yusuf Ali dan terjemahan yang dibuat oleh Muhsin. Dia akan beza. Pasal perbezaan kadang-kadang dalam memahami. Contohlah, bagi senang, dia pun nak berkelahi tu. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa atas arsy. Jadi kalau dia terjemah, hak terjemah biasanya dia terjemah sama Ar-Rahman. Kalau hak umumnya dia mungkin tak terjemah, maksudnya berkuasa. Dia buat. Sebab tu dalam kurungan itu bukan Quran kebanyakannya. Terjemahan tu banyak, ada orang tak faham. Sebab tu saya kata misalnya, watlu alaihim naba abna Adam. Dulu saya buat contoh. Bacakah kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Dia buat dalam kurungan Qabil dan Habil. Quran tak pernah habaq nama Qabil dengan Habil. Penterjemah tu kata. Penterjemah ambil mana? Dia ambil Israeliat. Kan? Imra'atul Aziz. Wa qalat haytalat. Kata dia mari. Kata Zulaikha. Quran tak kata Zulaikha. Kata isteri Al-Aziz. Nama kita tak tahu. Saudara Yusuf. Quran tak bagi tahu nama dia Bunyamin. Yang lawan dengan Nabi Ibrahim. Quran tak bagi tahu nama dia Namrud. Semua tu nama yang disebut kemudian. Penterjemah bagi tahu kadang-kadang. Penterjemah sebut dalam kurungan. So, hak penterjemah tu dia bukan Quran. Semuanya nak kata tak boleh bagi. Kalau kita bagi, kalau dia faham tak boleh, tak apa. Ini hanyalah terjemahan Quran. Quran yang asal di dalam bahasa Arab. Kena masukkan. Kena maklumkan kepada dia. Terjemahan ini adalah terjemahan Quran. Quran yang asal yang remain in Arabic. That is the original Quran. The translated Quran is not Quran itself. It's translated Quran. Quran is originally from Arabic. Cannot be changed. Tak boleh untuk kita ubah ataupun edit. Siapa nak ubah tak boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al minna syaqiyyan wala mahruma. Subhanallah. Jazakallah khairal jazaa kepada Fadil Ustaz. Tuan-tuan, sedikit pengumuman penting. InsyaAllah besok Dr. Rozaimi Ramli ada buat pemusafiran kuliah dia lah. Besok lepas maghrib di Surau Taman Seri Mengkuang dekat Simpang 3 Kubang Ulu. Lepas maghrib, kemudian forum dengan Dr. Ahmad Jalani dengan Ustaz Syamsul Arif di Sungai Ara. Kemudian di IQ hari Ahad, waktu duha, pukul 9 dengan Dr. Azman sini. Dan lepas tu di Dewan Syafi'i, lepas Asar. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam siri-siri daurah yang IQ buat sekarang ni, daurah ulum hadis dah habis.
Yang kedua, daurah usul fiqh 2 dan 3 hari bulan. Tuan-tuan kalau nak menyertai ada dengan bayaran sikit lah, 70 dan 100 untuk orang awam termasuk makan, bahan dan tempat tinggal. Kalau tuan-tuan tak boleh hadir, nak sponsor pun boleh. InsyaAllah kita akan cari student, kita bawa dia ramai untuk ikuti daurah ni. Kita bawa jago-jago, insyaAllah 5 pembentang kata kerja. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau tuan-tuan tak dapat info lagi yang nak bagi nombor WhatsApp, sila mai kat saya lah, bagi nombor saya nak rekod untuk sebarang berita ataupun kuliah, untuk kuliah-kuliah sunnah kita insyaAllah. Dan yang terakhir tuan, sebuah badan NGO dan sebahagian masuk kita juga, Kedai Amal Akhirat sedang membuat infak. Di belakang sana ada buku infak, 1 keping RM10. Kedai Amal Akhirat ni memang antara NGO yang kerja kuat lah. Sebarang bencana ataupun kekurangan pada fakir, miskin, anak-anak mu'alaf, van tahfiz dan sebagainya lah, anak yatim, dia orang buat kutipan dia secara WhatsApp. Jadi sekarang ni dia orang perlu bantuan. Kalau tuan-tuan insyaAllah nak menderma, buku ada di belakang tu dengan saudara Ishak tu, sekeping RM10. Dan kita akan salur kepada Kedai Amal Akhirat tu, dia disebut satu Malaysia sebenarnya, semua tempat. Dia bersama dengan NGO IQ, Ar-Rahmah, Quran Daily dan lain-lain lah insyaAllah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, buku Dr. Ruzaimi, Hadis Daif Palsu, di belakang sana juga ada dijual. Kalau tuan-tuan tak, boleh beli kat belakang tu insyaAllah. Sekian.